Jadi kalau kamu faham, cikgu rasa kaedah B ni, kaedah yang kedua ni lagi senang kan? Jadi cuba kamu jawab lagi 2 soalan kat bawah. Kamu jawab nombor 6 ni, cuba kamu cari apakah nilai P dan Q. Jadi kamu tulis balik equation tu. Lepas tu kamu bandingkan vektor X dengan X, vektor Y dengan Y. Jadi kamu akan dapat nilai P dengan Q. Lena, kamu try buat soalan ni. Jadi kita cikgu berapa kamu dapat P dengan Q? P10, Q1. Betul. Laju. Okay. Orang lain dapat dah? Y sama dengan jadi kalau kita banding dapat kan? Tak payah pindah. Kita boleh banding terus. Jadi kalau kita banding, X tu kena banding dengan X saja, Y tu dengan Y. Kamu ingat lah yang ni untuk vektor je tau. Kalau kata soalan untuk algebra, kamu tak boleh buat macam ni tau. Yang ni memang khas untuk vektor saja. Kamu boleh bandingkan kiri dan kanan macam ni. No? Faham tak? Sebab kadang-kadang pelajar confuse juga. Jadi 2P tolak 5 sama dengan P campur 5 kan. Jadi kamu dapat P sama dengan 10 kan. Sebab 2P tolak P dapat P. Lepas tu 5 dengan negatif 5 dia jadi 10. Jadi kita terus dapat P sama dengan 10. Jadi sama juga Q kamu dapat 1 lah. Boleh? Tak ada masalah ni. Kita cikgu kalau ada masalah. Okay, cuba buat nombor 7 pula. Kamu dapat berapa? M sama dengan 2. M sama dengan 2, betul? M sama dengan 2. Yang ni dapat M sama dengan 2. N 2/3. Betul? N 2/3. Siapa tu boleh tak? Siapa faham tak? Pening lah juga. Pening juga? Okay, Meh try. Siapa tu try soalan nombor 8? Siapa tu try soalan nombor 8? Tengok kamu dapat jawapan berapa. Kita cikgu apa nilai P dengan Q. Siapa tu buat dah? Nombor 9 bagi kat siapa pergi ada kat sini. Izzah. Izzah nombor 9. Kita cikgu apa nilai M dengan N. Apa ke atas balik? Yang ni Izzah buat. Yang ni siapa tu buat? Dia nak jawapan akhir je. Kita cikgu apa jawapan untuk P dengan Q. Okey dah. Dapat berapa? Oh, Anis yang dah. Siapa tu dah? Oh, yang tadi tu dah habis dah. Okey. Kalau Izzah dapat dulu pun Izzah boleh bagi jawapan. Siapa tu dapat dah? Belum. Kejap cikgu. Izzah kalau Izzah dapat dulu boleh beritahu cikgu nombor 9 tu dapat jawapan apa?
Oh, dapat pecahan boleh ke? Nombor 9 tu jawapan dia bukan pecahan. Maknanya ada careless. Jawapan dia dapat nombor bulat je Izzah. Dah sama tu lamanya P dah dapat dah. Cikgu P dapat apa? Ha? 6. Salah. Sekali lagi kamu banding A dengan A, B dengan B. Maknanya P tolak 2Q sama dengan 2. Boleh? Oh, yang ni kompleks sikit. Kamu kena buat persamaan serentak ke? Ni? Masukkan, kesian pula dia dapat soalan susah. Kena buat persamaan serentak sikit lah dua-dua orang ni. Amal cikgu tulis dulu equation yang kita ada. P tolak 2Q sama dengan 2 kan. Jadi kita tahu P adalah sama dengan 2 tambah 2Q. Ini simpan dulu. Yang ni mungkin kamu nak gantikan dalam equation B. Boleh? Jadi yang satu lagi tu kita banding B dengan B. 3P campur Q sama dengan 13. Okay. Jadi siapa tu masukkan 2 campur 2Q ni kat sini. Boleh? Siapa dah dapat dah jawapan ni? Berapa dapat nilai P? Betul, P dapat 4. Jadi yang ni dapat Q dululah kalau cikgu ganti macam ni kan. Siapa tu siapkan ni Q dapat berapa? Jadi P dapat 4. Last kali kita kena masukkan balik. Jadi Q dapat berapa? Oh senang je kalau dah tahu dah P 4, Q dah tahu dah lah. Izzah boleh? Dapat dah? Dah dapat dah? M dapat berapa? Belum. Kuat sikit Izzah, cikgu tak dengar sangat suara kamu. Dah, siapa tu? Q sama dengan apa? Cepatlah. Q sama dengan apa? Dapat apa? Dapat apa Q? Ni habis kan? Jangan lupa 3 ni kena darat kat dua-dua orang. Ni dah lupa algebra ni. Q dapat berapa? 6. Kan? Sekali lagi. Cikgu. La ilaha illallah. 6 campur 6Q kan? Campur Q. Ya. Dengan 13. Cepat-cepat. 12. Berapa? Ni selesai ke ni? Tinggal sikit je lagi. Cikgu. Ya. Izzah dapat N sama dengan N sama dengan negatif 1. Betul? M? Okey. Ni siapa tu cepat? Apa cikgu? 7Q sama dengan apa? Tujuh. 7Q sama dengan 7. Betul. Jadi Q sama dengan apa? Kosong. 7 bagi 7 1 sayang. Kosong. Satu. Silap. Silap. Kamu kena ulang kali balik. Cikgu cuba buat latihan tak mau buat. Okay. Jadi kita gantikan Q1 tu kat sini. Jadi kita dapat P tu 4. Kamu kena rajin sikit buat latihan. Sebab algebra je ni siapa tu. Jadi Izzah last sekali. M dapat berapa? M dapat berapa Izzah?
Izzah. M dapat apa cepat? Tak dengar lah suara kamu. Kamu dah bercakap ke belum? Dapat berapa? Dah betul dah kamu punya N negatif 1. M dapat? Kalau cikgu tak dengar lah Izzah, kalau kata kamu dah kira dah kamu tak kat cikgu. Dapat berapa? Kamu typekan jawapan. Tak dapat? Siapa dapat nilai M? Dapat berapa M? 2. 2. 2. M dapat 2. Sebab apa? Kita ada equation ni kan. 2M tolak 3N sama dengan 7. Jadi kita gantikan N tu dapat negatif 1. Jadi kita dapat M tu 2. Boleh? Sepatutnya kamu dapat dah kan sebab kamu dah dapat N tu negatif 1. Jadi kita ambil je equation yang ada M tadi, kita gantikan nilai N kita. No? Alright. Okay, mari kita tengok soalan yang susah sikit. Bila kita kata susah tu maksudnya kita kena sendiri cari vektor tu dulu. Macam soalan yang ini. Nah, okay, mari kita buat. Yang mana yang kita belum buat lagi? Kita belum buat nombor 4 ni kan? Jom kita buat sama-sama yang ni. Okay. Sekejap lagi kita akan buat soalan panjang ni tau. Kita tengok. Okay. Jadi dia kata dalam diagram ni, E ialah satu titik pada DD dengan keadaan 4 DE sama dengan DB. Jadi bila dia sebut tu kita label kat diagram kita no. Suara cikgu kenapa terputus ke? Kamu dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar? Okay. Rasa macam cikgu rasa macam suara cikgu betul-betul tak, cikgu tak confident dengan internet ni. Okay, jadi DE ni kalau dia tulis macam ni, siapa lagi panjang? DE ke DB? 4DE kita tukarkan jadi nisbah. Jadi kalau kita tukar dia jadi nisbah, kita ambil DE ni kita bawa pergi sana. Jadi 4 sama dengan DB over DE. Jadi kat bawah ni maknanya ada 1. Jadi DB ni 4 bahagian. Jadi dari sini sampai sini 4 bahagian. DE ni 1 bahagian saja. Jadi kalau DE ni 1, EB ni berapa? EB berapa? 3. Okay. Jadi kalau kata dia dalam pecahan, kamu takut kamu careless, kamu tulis dalam bentuk nisbah lah, baru kamu petik dia. Lepas tu dia kata kat kamu AB tu adalah selari dengan garis DC. Jadi dia kata AB ni AB dengan DC selari, maknanya yang ni pun dalam sebutan A juga. Tapi tak tahu berapa A. Okay. Lepas tu dia kata kat kamu 3 DC sama dengan 4 AB. Boleh? Jadi maknanya yang ni 3 bahagian. Dia sama dengan 12 A. Jadi DC ni berapa A? Kalau 3 DC sama dengan 4 AB. Ini berapa? Dalam sebutan A berapa DC? Banyaknya. Betul ke? Sekejap. Jadi 12 ni kalau cara nak senang sebab dia kata 3 mana tadi? 3 DC sama dengan 4 AB kan? Jadi cikgu tulis dulu di dalam nisbah dia. Jadi maknanya siapa panjang lagi? DC ke AB? DC. DC panjang ni kan? Jadi DC over AB sama dengan apa? 4/3. 4/3. Jadi kalau dia dah kata dah daripada AB di 12A, ni kalau satu bahagian berapa saiz dia? Kalau 3 bahagian tu 12. 4. Satu bahagian tu 4 kan? Jadi kalau satu bahagian tu 4, jadi DC tu kita darabkan dengan 4, dia jadi berapa? 4 darab 4. 16. Boleh? Ni maksudnya dalam sebutan A. Jadi kalau dia mudah, kita boleh cari satu bahagian berapa. Lepas tu kalau dia 4 kali, kita darab lah. Ataupun boleh je kita tulis dalam bentuk pecahan pun boleh. Kita fikir cara yang paling mudah untuk kita nak. Kita dah label dah semua maklumat yang dia ada. So dia kata kat kamu AB sama dengan 12A, AD sama dengan 4B. Jadi dia dah label dah. Jadi
Jadi dia kata dalam 1, 2, 3 ni kita nak ungkapkan dalam sebutan A dan B. Jadi kita start dengan DB dulu. DB sama dengan apa? DB kita boleh guna apa? Apa campur apa? DA campur AB. Boleh. Ya, ini paling mudah kan? DB sama dengan DA campur AB. Kita dah ada ke DA dengan AB? Ada dah kan? DA berapa? 4B. 4B. 4B ke negatif 4B? Negatif kan? Sebab arah dia terbalik kan? Daripada A ke D tu 4B, jadi daripada D ke A tu negatif 4B. AB berapa? 4B. 12A. 12A. Jadi yang ni jawapan dia. Okey, jadi DB kita negatif 4B campur 12 A. AE pula. AE kita boleh pakai apa? AD campur DE. AD campur DE boleh? Jadi AE sama dengan AD DE ataupun boleh juga kita pakai AB BE. Lebih kurang sama susah je kan? Jadi kita pakai AD DE. Nah, AD DE. Nombor 2. AE sama dengan AD campur DE. Jadi DE tu sebahagian daripada DB. Macam mana kita nak dapat DE? DE sama dengan apa? 1/4. DE sama dengan 1/4 daripada DB. Lepas tu DB tu kita dah ada tadi kan? Ni kan? Jadi kita boleh gantikan vektor dia. Jadi kalau kata kita pakai DE ni dia 1/4. Kalau katakan pakai DE ni dia 3/4 lah. Jadi AD kita dah tahu dia 4B. 4B. Lepas tu DE tu 1/4 daripada yang ni kan, daripada DB kan. DB. Jadi yang ni kita boleh terus ambil sebab dia arah yang sama. Okay, yang ni kita kena selesaikan sikit no. Jadi kita kena darab 4. Jadi bila 1/4 darab dengan 2 orang ni, dua-dua kena darab dengan 1/4 kan. Jadi kita boleh potong dengan 2 orang ni. Okay. Jadi 4B kumpulkan dengan vektor B yang dalam kurungan ni. Yang ni tinggal apa? Negatif B kan. Yang kat luar ni ada 3A. Okay, jadi yang ni dia jadi 3B. Jadi jawapan dia 3B campur 3A. Ni cikgu buat kat sini dah penuh dah, cikgu kena ambil ruang ni. 3A. Okey, yang last kali BC. BC sama dengan apa? CD tambah DB. BC sama dengan B, apa sekali lagi? Sekali lagi, BC sama dengan apa? Kalau CD tambah DB. CD campur DB. Boleh tapi terbalik, kamu kena start dengan B dulu. Jadi BC tu BD campur DC. Boleh? BD campur DC. Betul lah tu. Tapi kalau vektor tu kita di start dengan B, baik kita sebut dia B dulu. Jadi boleh. Ataupun kalau kata, nampak tak kita ada 3 vektor kat luar ni? Nampak tak? Jadi kita boleh je guna lebih daripada 2 vektor untuk dapat BC ni. BC sama dengan BA campur AD campur DC pun boleh. Faham tak? Sebab kita dah ada 3-3 ni kan. Boleh juga, ataupun kalau kita nak guna yang ni pun boleh juga. Jadi sebab kita dah ada 3-3 ni, kita pakai yang ada yang kita dah nampak dengan jelas lah nilai-nilai dia. DB BC sama dengan BA campur AD campur CD. 3BC sama dengan BA campur AD campur DC. Jadi rule untuk vektor paduan kamu, asalkan dia mula dan akhir dengan vektor yang kita nak. Jadi kita tak kisah kita lalu berapa vektor pun. Okay, jadi BA kita apa? BA kita
Negatif 12A kan? Jadi 12A. negatif 12A campur dengan 4B. Yang ni arah dia apa yang ni? DC ni. Yang ni sama dengan arah AB kan, betul? Okey. Jadi negatif 12A campur dengan 4B campur dengan 16A. Negatif 12A campur dengan 4B campur dengan 16A. Ni last kali dapat berapa ni? Berapa vektor dia? 4A tambah 4B. Betul, 4A campur 4B. Beku dah cikgu punya ni. 4A campur 4B. Alright. Seterusnya dia suruh buat apa? Jadi dia kata seterusnya buktikan bahawa BC adalah selari dengan AE. BC selari dengan AE. Ini BC, yang ni AE. Jadi kalau selari maksudnya kita boleh tulis dalam satu persamaan yang ada lambda tu. Jadi bila dia kata macam tu, walaupun kita nampak macam ni, kita tak ada maklumat lagi kan. Selagi kita tengok. Jadi kita dah ada BC kat sini, kita dah ada AE. Di first kali kita kena buat apa kalau dua-dua terselari, kita kena tulis apa dulu? BC sama dengan lambda AE. Betul. BC sama dengan lambda AE. Okey, jadi BC kita vektor yang ni. Jadi kita gantikan dia. AE kita 3B campur 3A ni kan? Betul? Cuba kamu cari kat cikgu last kali berapa kamu dapat nilai lambda tu? Berapa dapat lambda kat sini? Berapa dapat lambda dia untuk yang ni? 4/3. 4/3, betul? Okey, jadi 4A campur 4B sama dengan lambda 3A campur 3B kan? Jadi kita ambil, kata kita bandingkan A dengan A, kita dapat 4 sama dengan 3 lambda. Lambda sama dengan 4/3. Jadi BC sama dengan 4/3 AE. Sama dengan 4/3 AE. Okay, faham dah? Jadi dia kata yang ni selari, dia ada kata yang ni segaris ke? Tak. Jadi kita hanya perlu tulis equation ni ya. Sampai kat sini kiranya kita dah selesai dah. Faham tak? Faham. Faham ah? Jadi mari kita buat soalan yang macam soalan SPM sikit. Kita ada kopi kan. Okey, yang ni soalan dia. Okay, jadi selalunya soalan dia akan start macam soalan tadi. Dia akan cari beberapa vektor dulu kan. Jadi satu mesti senang, satu lagi susah sikit. Dia akan bagi kamu 3 markah. Lepas tu kat bawah tu, yang ni soalan 10 markah lah. Kat bawah tu ada 7 markah lagi. Dia suruh kamu tuliskan equation, nampak tak dia tulis. Yang ni ada selari 2 orang kan. Dia tulis equation dalam bentuk yang dia minta ni. Last kali dia akan suruh kamu cari nilai M dan N. Jadi ini salah satu bentuk yang boleh keluar exam. Dia ada beberapa bentuk. Cikgu tunjuk beberapa bentuk yang ada. Okay, first kali kita nak cari vektor AB tu, kita tengok dulu maklumat dia bagi. Bila dia bagi maklumat, kamu labelkan kat gambar rajah yang dia bagi tu. Jadi dia kata kat sini OPA, OQB, ABR adalah garis lurus. Diberi OA adalah A. Jadi OA ni A. OB adalah 2B. Lepas tu dia kata 3 OP sama dengan OA. Jadi OP sama dengan OP, 3 OP sama dengan OA. Jadi 3 sama dengan OA over OP. Jadi OA kamu 3 bahagian, OP kamu 1 bahagian. Jadi ini 1. OA daripada sini ke sini kan, maknanya daripada PA ni berapa bahagian? Tiga. Yang ni 3. Yang ni OA 3 kan, jadi sini berapa daripada P ke A ni? 2. Jadi semua sekali dapat 3. Okey. Lepas tu dia bagi kamu kat mana dah cikgu tadi? 2 OQ sama dengan OB. 2 OQ sama dengan OB. Mana OQ kamu?
Ini OQ. OB yang panjang ni kan? Jadi apa maksudnya? OB ni dua bahagian, jadi OQ dengan QB ni sama panjang tak? Sama. Sama. Jadi gambar dia mungkin nampak tak sama tapi dia sama panjang lah. Jadi dua-dua ni satu bahagian. Alright, jadi dia suruh cari dulu AB. Jadi kamu nak cari AB pakai apa? AO campur OB. Dapat berapa? AO campur OB. Negatif A Betul? Campur? tambah 2B. Betul. Jadi yang ni mudah kan? Kamu boleh terus dapat daripada maklumat yang dia bagi noh. Jadi AO campur OB. Dapat negatif A campur 2B. Okey, yang ni mungkin susah sikit yang bawah ni. PQ. PQ kita nak pakai vektor apa? POOQ. Boleh POOQ. POOQ. Jadi PO ni berapa? 1/2A. Negatif 1/2 ke? 1/3. 1/3 campur OQ. Okay, OQ ni macam mana pula? 2B. 3 daripada A. Tak. OQ sama dengan apa? Yang ni A ke negatif A? Negatif. Negatif A kan? Jadi dia akan jadi negatif 1/3 A. Okey, OQ ni yang OB, yang OB ni yang 2B kan? Betul? Jadi OQ ni berapa? B. Okey, kita bagi 2 je lah. Yang ni senang. Okey, yang ni dapat kamu punya PQ vektor dia negatif 1/3 campur B. Mana pergi soalan cikgu? Terbang. Gelap dah. Hati dia je. Sekejap ah. Kenapa dia jadi hitam? Kamu pun nampak sama cikgu, hitam eh? Wish. Tak, cikgu buka lain lah yang tu. Mana cikgu letak tu? Jangan hilangkan soalan cikgu. Okey dah. Okey, tak apa. Kita dah ada jawapan tadi kan. AB kita negatif negatif A campur 2B. Cancel cikgu. Okey, okey. Allah. Ibu pusing-pusing pula. Sekejap. Kena sabar sikit. Untuk yang ni. Cikgu punya meeting ni tinggal lagi 9 minit. Sekejap. Nampaknya ada buku macam ni. Berabut cikgu. Yes. Sekejap, cikgu rasa cikgu kena restart cikgu punya PC. Jadi cikgu end dulu meeting ni boleh? Cikgu, nanti cikgu bagi kamu link baru nak. Cikgu kena end dulu. Sebab dia dah lekat dah.